Okey, baik. Semua murid, hari ini kita belajar tema yang baharu iaitu negaraku tercinta. Tajuknya ialah budaya kita. Baik, kita mulakan pelajaran hari ini dengan meneliti gambar pada muka surat 77 seperti dalam layar cikgu juga. Ada juga dalam buku teks kamu. Jom kita baca dulu sajak yang ada di tengah-tengah bunga tersebut. Cikgu baca, kamu dengar. Boleh? Okey, baik. Bila membaca sajak mestilah dengan intonasi sajak. Intonasi sajak ni dia agak tegas. Okey? Malaysia negaraku. Malaysia negaraku indah. Rakyat bersatu. Pelbagai budaya. Malaysia negaraku tercinta. Bersama majukan negara demi masa hadapan. Ada siapa nak baca? Cikgu nak seorang lelaki, seorang perempuan. Volunteer. Tak payah cikgu panggil nama. Siapa nak baca? Cikgu ulang lagi cara bacaan sajak ya. Dengar dulu. Malaysia negaraku. Malaysia negaraku indah. Rakyat bersatu. Pelbagai budaya. Malaysia negaraku tercinta. Bersama majukan negara demi masa hadapan. Okey, boleh ikut macam cikgu. Seorang lelaki. Cikgu mulakan dulu dengan lelaki. Okey Afif, baca. Boleh Afif? Baca. Persilakan. Malaysia negaraku. Malaysia negaraku indah. Rakyat bersatu. Pelbagai budaya. Bagus, terus. Malaysia negaraku tercinta. Bersama majukan negara demi masa hadapan. Bagus. Okey, seorang perempuan. Wakil perempuan, siapa nak baca? Izati. Okey, nak baca. Okey, buka mikrofon. Baca Izati. Bagus, berani anak murid cikgu. Okey, baca. Malaysia negaraku indah. Rakyat bersatu. Pelbagai budaya. Malaysia negaraku tercinta. Bersama memajukan negara demi masa hadapan. Okey, bagus. Cukup untuk dua orang dulu ya. Okey, sekarang kita lihat dulu pada bulatan bunga tersebut. Okey, cikgu nak kita lihat daripada atas ini mengikut putaran jam. Apa yang awak lihat di sini? Yang di atas kali ni makanan apa ni? Cuba awak telitikan dia. Makanan apa ni? Nasi lemak. Buka mikrofon, kita bercakap. Ini ialah makanan yang famous, yang popular di Malaysia, betul? Tak kira bangsa apa pun, dia akan makan nasi lemak, betul? Kadang-kadang nasi lemak tu bukan hanya menu untuk sarapan, tapi sehingga ke malam pun ada juga orang menjual nasi lemak dan kita pun sentiasa makan nasi lemak. Nasi lemak sekarang dah dimodernkan, betul? Bukan hanya dengan telur je, dah ada dengan udang besar, lobster, betul tak? Dengan soto besar, dengan ketam besar, dengan ikan besar. Makanan yang telah dikreatifkan. Okey. Kemudian sekarang kita lihat seperti kitaran jam juga, putaran jam. Ni gambar apa ni? Ini ya masyarakat Peribumi. Ini masyarakat Sarawak dan juga Sabah. Okey, itu menunjukkan mereka sedang bermain apa? Alat muzik mereka. Nanti kita pun ada belajar tentang dua alat muzik tradisional. Okey, gambar ini kenal tak? Ni gambar apa ni? Jawablah. Bendera apa? Bendera Malaysia. Okey, bendera Malaysia disebut sebagai apa? Kita dah belajar 2 minggu lepas. Bendera Malaysia disebut apa? Jalur gemilang. Okey. Kemudian ini gambar apa ni? Bendera jalur gemilang tu gambar bunga apa ni?
Bunga raya. Bunga raya. Okey, bunga raya ialah bunga kebangsaan negara Malaysia. Kena tahu tu. Bunga raya ialah bunga kebangsaan negara kita. Warnanya apa? Dia ada warna merah. Kalau bunga raya kebangsaan warna merah. Dalam kehidupan seharian kita ada warna merah, ada warna peach, ada warna putih, ada yang agak merah jambu, betul? Okey, dia ada 5 kelopak. Ada 5 kelopak. Okey, baik. Sekarang kita lihat lagi pada gambar tersebut. Ini gunung apa ni kawan-kawan? Gunung yang tertinggi di Malaysia. Gunung Kinabalu. Gunung apa? Gunung Kinabalu. Okey, Gunung Kinabalu terletak di negeri Sabah. Gunung Kinabalu terletak di negeri Sabah. Itu ialah gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey, baiklah. Ni gambar apa ni? Ini gambar tentang kemajuan kenderaan di negara kita iaitu LRT. LRT ni ada di mana dia? Ada di Kuala Lumpur. Ada di Kuala Lumpur. Okey, kemudian gambar yang atas ni tu ialah negara kita negara yang hebat. Murid-murid dapat belajar di sekolah dengan penuh kelengkapan. Tetapi sekarang ini kita diuji sama-sama. Hanya belajar di rumah. Tapi canggih juga, betul tak? Semua orang pandai guna komputer. Semua orang pandai guna. Tak pandai? Darwish tak pandai guna komputer? Pandai kan? Pada umur kamu dah pandai menaip. Dah pandai buat kuis atas talian. Betul tak? Cikgu dah tua baru pandai. Kamu kanak-kanak lagi. Ibu ayah dah ajar, cikgu dah ajar. Betul tak? Kadang-kadang kita terpaksa melakukan sesuatu tapi sebenarnya banyak kebaikan yang kita akan dapat. Percayalah, okey? Kemudian seterusnya ni dia. Buat apa tu? Ini ialah pertanian. Pertanian di Malaysia. Negara kita ni banyak pertanian. Negara kita maju. Industri maju, pertanian maju. Keseluruhannya alhamdulillah. Cuma sekarang ni kita sedang dalam ujian. Okay? Semua orang menghadapi ujian yang hebat. Allah beri sebab Allah sayang dengan kita. Okey, baiklah. Ini pula apa dia yang cantik-cantik ni? Ini ialah pakaian tradisional mengikut bangsa. Mengikut bangsa. Okey, baik. Sekarang kita lihat pada muka surat 78. Okey. Muka surat 78. Budaya kita. Nampak tu muka surat 78, budaya kita. Tulisan yang di sini dalam layar cikgu awak tak nampak. Jadi awak kena lihat pada buku teks. Boleh? Lihat pada buku teks. Okey, yang di sebelah paparan tu cikgu muat naik, muat tambah. Okey, maklumat. Itu ialah tentang budaya kita. Di Malaysia ini masyarakatnya berbilang kaum. Okey, berbilang kaum, ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India, ada peribumi. Peribumi tu orang asli, okey. Peribumi tu orang Sabah dan Sarawak. Kemudian kita ada juga orang Kacukan, contohnya Sikh. Tahu Sikh? Baba Nyonya. Jadi bila banyak kaum, maka banyak budaya, banyak juga adat, banyak jenis makanan, banyak perayaan yang kita akan lalui. Dah memang kita lalui daripada nenek, datuk, nenek, moyang kita. Okeylah. Nak apa dia? Kupu tandas. Boleh. Okey, boleh. Cikgu teruskan ya. Lihat pada paparan tersebut ya. Warisan kepelbagaian budaya Malaysia. Jumlah kaum terbesar di Malaysia adalah kaum Melayu. Majority. Dengar perkataan cikgu sebut, majority. Majority tu maksudnya jumlah yang banyak dekat Malaysia ini orang Melayu. Sebab tu bahasa utama kita ialah bahasa Melayu. Agama utama kita, agama rasmi negara Malaysia ialah agama Islam. Kemudian baru diikuti dengan kaum Cina dan kaum India. Okey.
Negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai kaum etnik peribumi. Ini yang cikgu sebut tadi. Mereka pun ada kaum-kaum mereka. Ada Bajau, ada Melanau dan sebagainya. Masing-masing dengan budaya serta warisan yang unik dan tersendiri. Okey, semua tutup mikrofon. Okey, tutup mikrofon awak. Kita belajar dengan tenang-tenang. Ni kita nak mengenal negara kita. Kalau kita tak kenal negara kita, maka kita tak akan sayang negara kita. Okay, kita kenal negara kita, kita sayang negara kita. Bila kita sayang akan sesuatu, kita akan jaga dengan baik. Okay, itu dia. Cikgu ulang lagi ya, di Malaysia ini ada banyak budaya, okay, disebabkan kita terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Okey, kaum yang paling besar ialah kaum Melayu. Kita ni Melayu. Okey. Kemudian diikuti dengan kaum Cina, kaum India. Kemudian barulah kaum peribumi, Sabah dan Sarawak. Okey. Kemudian agama rasmi. Dengar tu, agama rasmi negara Malaysia ialah agama Islam. Bahasa utama, okey. Bahasa utama negara kita ialah bahasa Melayu. Okey, boleh Nas? Itu pengetahuan untuk kamu. Bunga raya ialah bunga kebangsaan negara kita. Negara kita ada 5 rukun negara. Pernah dengar 5 rukun negara? Baca ikrar, ingat. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. 5 perkara ini mesti ada dalam hati setiap rakyat supaya sama-sama menjaga keamanan, kesejahteraan negara dan saling hormat menghormati. Boleh jelas? Okey, baik. Sekarang kita lihat pada muka surat 79 pula. Lihat ya. Okey. Pada muka surat 79 boleh nampak? Paparan yang sebelah ini ada dalam buku teks kamu. Kamu tak payah lihat pada layar cikgu lah, nanti tak berapa jelas. Kamu lihat pada buku teks. Yang di sebelah tu baru cikgu buat tampalan. Tampalan gambar ya. Yang lebih jelas untuk kamu menerangkan tentang pakaian tradisi di Malaysia. Pelajaran ini sebenarnya kita dah belajar melalui channel YouTube yang cikgu muat naik. Video yang cikgu buat. Betul tak? Dia nyanyi-nyanyi tu, ingat lagi tak? Kan cikgu dah perkenalkan kepada kamu pakaian tradisi. Pakaian tradisi mengikut kaum. Okey, jom kita baca. Cikgu baca, kamu dengar. Bila membaca dengan intonasi yang betul, sebab ini ialah perbualan. Okey, muka surat 79. Nizam, pakaian tradisi orang Melayu cantik. Benar Jagu, pakaian orang Melayu menarik. Okey, pakaian orang Melayu menarik. Lelaki Melayu memakai baju Melayu dan seluar panjang. Mereka juga memakai samping. Tengok ejaan samping samping dan songkok. Ni dia. Okey. Memakai songkok, kemudian memakai samping. Baik, pada paparan. Dengar. Okey, pada buku teks kamu, di bawah sini ada diterangkan tentang pakaian baju Melayu. Cikgu nak baca ni, kamu lihat ya. Apa itu ciri-ciri baju Melayu? Kemudian apakah ciri-ciri pakaian perempuan Melayu? Kamu telitikan pada buku kamu. Kemudian yang halus sini, muka surat 79. Apakah itu baju kebaya? Mak kita baju kebaya, betul tak? Cantik kan? Okey. Kemudian apakah itu sari? Dan apakah itu baju cium sam? Jom kita nak kenal. Cikgu nak panggil. Okey, baik. Izara, cuba awak bacakan tentang ciri-ciri pakaian lelaki Melayu.
Okey, ada dalam kotak tu. Muka surat 78. Baca. Apakah ciri-ciri pakaian lelaki Melayu? Baca. Pakaian lelaki Melayu. Baju Melayu. Sok. Sampai Pelekat. Lagi. Pelekat Lagi. seluar panjang. Okey, baik. Cikgu nak minta Zakira bacakan ciri-ciri pakaian perempuan Melayu. Okey, pakaian perempuan Melayu. Pakaian perempuan Melayu. Okey. Lagi? Macam tu baca tu. Baju kurung. Lagi? Ada tudung. Kemudian kain batik. Okey, baik. Emir, bacakan ciri-ciri baju kebaya pula. Emir. Emir dengar tak cikgu panggil? Bacakan ciri-ciri baju kebaya. Sini sikit. Ciri-ciri baju kebaya, Emir. Jangan duduk sini sikit. Kita jangan masak. Baca. Ada tu pada petak yang kecil tu. Muka surat 79. Baca ni ciri-ciri baju kebaya. Ada kecil je. Baca. Emir baca, Emir. Kena. Betul boleh tak? Emir buka mikrofon, tak dengar. Sama je muka kau. Jangan tengok handset dah. Hijab yang tradisi orang Melayu cantik. Okey. Dah, baju kebaya. Pakaian orang Melayu menarik. Emir, baca ciri-ciri baju kebaya je. Emir, baca yang ini dalam petak kecil ni. Dalam petak kecil ni saja. Baca tu, ciri-ciri baju kebaya. Baca. Bakal bersama. Kain batik. Sangkit. Okey, baik. Kalau baju kebaya diperbuat daripada kain kasar. Kain kasar tu maksudnya kain yang lebih jarang sikit Kemudian dipakai bersama dengan kain batik atau songket. Ini ialah pakaian tradisi orang Melayu. Tapi sekarang boleh dan kita banyak lihat dipakai oleh semua kaum. Okey, sebab pakaian tu sangat cantik dan menarik. Okey, baiklah. Baca sahih. Lihat tulisan kecil betul. Okey, ini dibuat daripada sehelai kain yang tidak berjahit. Orang pakai itu rupanya dia tidak berjahit. Panjang 4 meter ke 9 meter. Panjang tak? Orang India yang pakai itu sebenarnya kain itu tidak dijahit. Mereka hanya pelitkan sahaja pada tubuh badan. Kainnya sangat panjang, iaitu 4 hingga 9 meter. Kemudian si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat sebelum sari dililit dari pinggang dan diselempang. Selempang tu maksudnya dia akan bersilang. Okey. Dan pada kiri dengan 3 hingga 4 kali dia boleh lagi, kemudian dia lagi. Tapi sebenarnya kain itu tidak berjahit pun. Okey, boleh last. Sari dipakai oleh wanita, perempuan berbangsa India. Berbangsa India.
Okey, warna sari biasanya warnanya terang-terang, warna yang garang-garang. Okey. Kemudian cikgu baca lagi ciri-ciri baju Cheongsam. Kamu lihat. Okey, baju Cheongsam diperbuat daripada sutera. Istimewa sangat Cheongsam ini sebab dibuat daripada sutera. Kebiasaannya berwarna merah. Merah tu semangat. Okey, merah itu semangat. Okey, baiklah. Cheongsam ini dipakai oleh wanita berbangsa Cina. Boleh jelas? Kalau orang Melayu dengan baju Melayu, lelaki dan perempuan. Okey, kalau lelakinya cekak musang ataupun telur belanga, betul. Kalau perempuannya baju kurung ataupun kebaya. Kalau orang India wanita memakai apa? Memakai sari. Kalau wanita Cina memakai apa? Memakai cheongsam. Okey, baiklah. Ni di sini cikgu ada tampalkan jenis-jenis pakaian. Yang ini pun kamu dah lihat sebenarnya. Kalau kamu nak lihat lagi, pada link YouTube tu masih ada. Cikgu tak turunkan pun. Sentiasa ada 3 minggu punya pelajaran yang lepas yang ada nyanyi-nyanyi tu kan. Kamu boleh lihat semula. Sebab dalam video itu sangat padat. Ada tentang negara kita, pelbagainya. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Boleh? Okey, kita teruskan lagi dengan pelajaran. Lihat pada muka surat 80. Okey, pada muka surat 80. Tengok secara keseluruhannya. Cikgu nak kamu lihat keseluruhan teks tersebut. Internet ni tak cantik sebab hujan kan? Murid cikgu di mana kau? Ada tak? Okey. Hilang ya? Line dia tak cantik sebab hari ni hujan. Baik, jom. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah. Tadi cikgu suruh kamu buka muka surat 80. Muka surat 80. Ya. Line ni hilang sebab tak cantik. Hujan. Okey, muka surat 80. Okey, muka surat 80. Ada? Sekejap paparan cikgu pun tak masuk lagi tu. Paparan cikgu tak masuk tu. Sabar ya. Okey, awal lihat dulu buku teks muka surat 80. Okey, muka surat 80 kamu lihat ya. Itu seorang wanita hendak membuat apa tu? Hendak membuat apa tu? Tajuk dia ialah penganan. Penganan Kak Doli. Dia nak buat kuih, nampak? Kuih tu yang berwarna seperti coklat. Tapi bukanlah dibuat daripada coklat. Sebab makanan tradisi tak ada coklat. Makanan moden yang telah diubah suai yang ada coklat. Kalau orang dulu kalau warna coklat ni biasanya ialah gula merah. Pernah dengar tak gula merah? Brown sugar. Dalam bahasa Inggerisnya brown sugar. Okey. Dalam Melayunya gula merah. Okey, jom kita lihat. Okey. Kak Doli ni nak buat apa ya? Penganan ialah, ni nama kuih ni kuih ni namanya penganan. Okey, kuih ini namanya penganan. Okey, baik.
Baik. Penganan ialah hidangan istimewa pada hari Gawai. Hari Gawai ni ialah peribumi. Peribumi apa dia? Sabah, Sarawak, betul. Mereka ada sebahagian di Sabah, ada sebahagian juga di Perak. Di Perak pula di Sarawak. Okey. Baiklah. Penganan ialah hidangan istimewa pada hari Gawai. Oleh itu, Kak Doli hendak membuat penganan. Nama kuih ni penganan. Okey. Lihat gambar yang pertama ya. Lihat gambar yang pertama. Semua orang lihat buku teks. Jangan gerak-gerak. Lihat buku teks. Buka kamu punya kamera. Jangan jalan sana jalan sini. Kita belajar ni. Okey, baiklah. Pada peta yang pertama itu menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat penganan. Lepasnya awak boleh pergi dapur dengan mak kamu, cuba tengok di dapur ada tak bahan-bahan ini. Kalau ada bahan-bahan ini maka boleh buat walaupun kita bukan masyarakat Sabah Sarawak. Okey. Baik, Kak Doli menggunakan tepung beras. Nanti tanya dengan mak, mak ada tepung beras? Okey. Tepung beras, minyak masak, air dan juga gula apung. Gula apung. Gula apung mestilah tak ada kat rumah, betul? Hanya keluarga-keluarga tertentu saja ada menyimpan gula apung. Okey? Baik, Kak Doli menggunakan tepung, beras, gula apung, air dan minyak masak untuk membuat penganan. Lihat gambar yang kedua. Lihat ya. Gambar yang kedua carta alirnya ni. Tolong perhatikan pada anak panah ya. Yang kedua, apa langkah Kak Doli buat? Kak Doli membancuh, membancuh tu maksudnya ada tepung, kemudian dia masuk air. Kemudian dia kodek. Itu dia membancuh. Kena tahu ya, perbuatan dengan dia punya keadaan serta bahan dia. Okey, Kak Doli membancuh tepung, beras dengan gula apung dan sedikit air. Membancuh. Membancuh tu maksudnya dia menyatukan beberapa bahan di kodek. Itu membancuh. Dah faham ya? Okey. Baik, sekarang kita lihat anak panah tu bergerak daripada gambar kedua turun pergi gambar ketiga. Kamu kena teliti bila melihat rajah. Ini nama dia rajah. Rajah berurutan menggunakan simbol anak panah. Okey, kena tahu. Okey, langkah yang ketiga apa yang Kak Doli buat? Selepas itu Kak Doli menuangkan. Menuangkan. Nampak tu perbuatan tuang. Daripada cawan ataupun gelas ada cecair. Dia turunkan. Tu nama dia menuangkan. Bancuhan itu ke dalam kuali. Yang pertama tadi membancuh. Yang kedua perkataan yang awak dapat menuangkan. M-I-M-N-U-A-N-G, nuang, K-A-N, kan. Menuangkan. Kena faham ejaan. Kena tahu situasi alatan dia apa, bahan dia apa, kata kerjanya apa. Macam mana nak eja. Okey, jangan tidur. Seterusnya. Langkah yang keempat, Kak Doli menggoreng. Nampak? Perbuatan menggoreng mesti dalam kuali ada minyak. Tu kena tahu. Perbuatan menggoreng dalam kuali ada minyak. Okey, Kak Doli menggoreng penganan sehingga masak. Baik, perkataan pertama yang kita jumpa tadi membancuh. Membancuh tepung beras dengan gula apung dan air. Kemudian menuangkan bancuhan tadi ke dalam kuali. Dalam kuali tersebut ada minyak, maka perbuatannya ialah menggoreng. M-E-N-G, G-O-G-O, R-E-N-G, ring, menggoreng. Di sini ada 2 G menggoreng. Kemudian langkah yang terakhir sekali. Kak Doli menghidangkan penganan kepada tetamu. Menghidangkan maksudnya makanan yang telah siap dimasak, dimasukkan dalam satu bekas atau pinggan, kemudian kita untuk orang makan. Ialah perkataan menghidangkan. Boleh
Mencoh, kemudian menuangkan, menggoreng, menghidangkan. Kamu ada 4 perkataan berimbuhan kapital depan belakang. Masih bersesuaian dengan situasi. Tolong buka kamera. Cikgu tak nak orang tidur. Okay, tolong buka kamera. Buka kamera yang nak murid cikgu. Belajar sungguh-sungguh. Bahasa Melayu ni, kalau awak gagal bahasa Melayu, gagal perkara lain. Kerana membaca tidak faham. Dengar cikgu cakap. Bahasa Melayu ni mendidik awak baca dengan faham. Nanti kamu akan belajar matematik, ada soalan yang awak kena faham. Sains ada perkara yang awak faham. Sama membaca pun dengan faham. Okey? Jangan tidur, buka kamera. Okey, cikgu teruskan lagi. Dengan latihan. Sila buka buku aktiviti jilid 2 yang berwarna merah. Okay, sila buka buku aktiviti jilid 2 yang berwarna merah. Cepat. Kita dah nak habis kelas ni. Nanti cikgu akan muat rakaman Google Meet dan juga layar ni dalam kumpulan. Rakaman cikgu akan muat dalam channel YouTube seperti biasa. Boleh buat rujukan kalau tak faham. Okey? Bila-bila mana boleh buat rujukan. Janji akan belajar. Baik, lihat buku aktiviti merah, buku kita yang baru. Semua orang ada. Okey, Afif ada nampak muka, yang lain mana? Tolong buka kamera. Okey, buka pada muka surat 1. Okey, lihat pada muka surat yang pertama. Kamu dikehendaki membaca. Okey. Dengar sini, cikgu nak terangkan. Okey, baiklah kawan-kawan. Ni dia pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam, ni dia ciri-ciri Cheongsam. Berkolar tinggi. Kolar tu maksudnya yang ada di leher tu. Naik sikit. Bukannya sama rata dengan kita punya leher. Okey. Berbutang di bahagian bahu. Nampak ni ada butang di bahagian bahu. Macam gambar yang cikgu tampal ni. Berbutang di bahagian bahu. Okey. Ni dia. Contohnya, cikgu letak Cheongsam kat sini. Sinilah. Situ dah penuh dah. Okey, ni dia Cheongsam leher dia ni nampak yang cikgu pusing-pusingkan ni. Lehernya ini, ni cikgu besarkan. Okey, leher dia tinggi. Kemudian ada butang di bahagian bahu. Ni butang ya. Anak murid cikgu, di mana kamu semua? Lihat Cheongsam tu. Okey. Kemudian lihat itu baju dia tak panjang baju dia singkat dan di bahagian tepi ni ada belahan. Di bahagian tepi ini ada belahan. Kainnya ini sangat lembut, diperbuat daripada sutera, dibuat daripada sutera. Kemudian selalunya ia dipakai oleh wanita Cina, kaum Cina. Boleh jelas? Okey, baiklah. Sekarang untuk latihan ini cikgu telah buat contoh untuk buat ayat. Ayat yang ada dalam peta yang berwarna hijau ini kamu boleh salin nanti isikan di tempat kosong. Bukan buat sekarang ya. Yang ini cikgu jelaskan dulu. Cikgu nak minta Fakri. Fakri tolong baca. Tolong baca yang ada yang cikgu paparkan dalam peta berwarna hijau ni. Fakri baca Fakri. Yang lain semak. Sekejap ya, cikgu besarkan sikit. Okey, Fakri boleh nampak? Baca Fakri. Ni. Okey, baca. Cheongsam. Cheongsam berkolar
tinggi berbutang di bahagian Bahu. bahu. Okey, boleh nampak lagi? Bahu Terus yang besar Cheongsam. juga ada Belahan. Sebut belahan. belahan di Ni? kiri dan kanan. Kain Kain. Lagi? diperbuat daripada Kain. kain Apa ni? Kain apa ni? Sutera. Fakri okey? Sutera. Sutera dan satin. Fakri okey tak? Okey, cikgu gantikan dengan orang lain. Fakri? Fakri okey tak? Tak boleh baca? Okey, baik. Cikgu nak minta. Jangan nangis. Kenapa nangis? Okey. Firash, baca Firash. Okey, baca daripada Cheongsam yang atas tu Firash. Okey. Firash. Firash ada tak? Okey, baca Firash. Okey. sama kolam tinggi berutang di bagian bahu. Jongsam juga ada belahan di kiri dan kanan. Kainlah Kain. kain Hmm. lah diperbuatan Awak, kain. Ini ialah ia. Ini ialah ia. Ini ialah ia. Ia. Sebut ia. Ia. Ia diperbuat buat dari kain daripada kain sutera dan satin Cheongsam selalunya dipakai oleh perempuan Cina semasa sambutan Tahun Baru Cina. Bagus. Okey kawan-kawan, nanti salinkan petikan ini dan tulis di tempat kosong setelah habis Google Meet. Boleh faham? Okey, sekarang kita lihat latihan pada muka surat 2 dan 3. Muka surat 2 dan 3 juga cikgu telah beri contoh. Nanti cikgu akan muat naik. Kamu kena pilih ya. Pilih. Kemudian tuliskan semula di tempat kosong. Jawapan perkataan yang berwarna hijau ini ialah jawapan yang cikgu berikan. Cikgu pandu untuk kamu. Kemudian ada 2 gambar iaitu gambar ke-7 dan gambar ke-8. Binakan ayat menerangkan tentang gambar tersebut. Pun cikgu telah bantu kamu. Cikgu contohkan. Kamu boleh salin sahaja cadangan jawapan itu. Kemudian banyakkan membaca. Ya, tolong banyakkan membaca. Duduk rehat-rehat di rumah tu ambil buku baca. Ambil buku baca. Faham? Okey. Baik. Itu dia muka surat 2 dan 3. Nanti cikgu akan muat naik gambarnya, rakamannya juga. Okey, sekarang lihat pada muka surat 4. Muka surat 4 ini cikgu nak kamu baca dulu. Ini ada 2 alat ya. Ada 2 alat
muzik. Ada 2 alat muzik tradisional iaitu sompoton. Okey, sompoton terkenal di Sabah. Sompoton ialah alat muzik tiupan ya. Labu yang kering digunakan untuk membuat sompoton. Baik, ada 8 batang buluh kecil pada sompoton. Buluh itu dilekatkan dengan gam. Baiklah, petikan yang diberi ini ada banyak kesilapan ejaan. Perkataan-perkataan yang digariskan itu silap. Jadi kita kena betulkan. Di sini ada contoh yang agak kelabu. Tapi ejaan di sini betul. Kamu boleh ikut juga. Okey, bagaimana nak eja tiupan? T-I-U-P-A-N, tiupan. Bukan T-O-pan tau. Tiupan. Kering, bukan kering. Okey, kering. Labu yang kering, bukan labu kering. Okey. Kemudian ada 8 batang buluh kecil. Biasa kita sebut kecil betul. Tapi sebenarnya ialah kecil. Kecil. K-I-K-C-I-L, cil. Nanti kamu kena buat dengan ejaan yang betul. Hanya betulkan ejaan yang bergaris sahaja. Duduk elok-elok, pandang sini. Buka kamera, sikit lagi habis. Okey, baiklah. Nanti tolong baca ya. Ada 2 alat tradisional. Satu, sompoton. Sompoton ni alat tradisional, alat muzik tradisional yang digunakan di negeri Sabah. Okey, kemudian ini latihan muka surat 4 ya. Ini ialah sape. Nampak? Kamu lihat pada muka surat 4 kamu tu. Alat muzik ini namanya sape, bukan sate tau. Sape. Apa nama dia? Sape. Okey. Sape terkenal di Sarawak. Alat muzik ini bertali seperti gitar. Ejaan gitar ini salah. Ini yang betul. G-I-G-T-A-R, tar. Gitar. Badannya dibuat daripada kayu. Bentuknya bujur. Bujur ini ejaannya salah. Yang betul ialah bujur. B-U-J-U-R, jur. Bujur. Dan panjang. G-nya hilang, betul. Nanti tuliskan nombor 3. Panjang. Ada ukiran. Bukan ukiran. Ukiran. U-U-K-I-K-R-A-N, ran. Ukiran pada badannya. Sape dimainkan semasa. 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 Bukan semasa ya. Semasa. Tarian ngajat. Boleh jelas? Okey, duduk diam-diam dulu. Nanti cikgu akan muat naik paparannya. Kamu boleh lengkapkan latihan berpandukan jawapan yang cikgu tulis. Boleh? Okey, baiklah. Seterusnya. Yang ini dia. Latihan pada muka surat 5. Sama juga. Okey. Ada perkataan yang tidak betul. Tolong gariskan seperti yang cikgu telah gariskan. Kamu ikut yang cikgu telah gariskan. Kemudian nampak ni? Ada petak yang berwarna hijau. Ini ialah teks yang telah dibetulkan ejaannya. Jadi kamu boleh terus salinkan di tempat kosong di bawah latihan tersebut. Okey, muka surat 5 kan? Atas dia ni ada beberapa perkataan yang salah. Kemudian cikgu dah betulkan, dah pandu untuk awak. Okey, pada petak yang warna hijau tu salinkan di tempat kosong ini. Boleh? Mesti dengan ejaan tanda baca yang betul. Setelah siap, tolong baca. Nanti hari Ahad kita jumpa, ada kelas baca lagi. Sorang-sorang kita baca. Okey, baik. Sekarang cikgu teruskan lagi. Buka modul. Okey, modul muka surat 28. Okey, muka surat 28.
Okey, muka surat 28. Muka surat 28 ini juga sama. Ni modul ya. Okey, ada teks, ada kesilapan ejaan. Okey, ada kesilapan ejaan. Cikgu dah tuliskan semula pada peta yang berwarna hijau tu. Nanti kamu salinkan dengan ejaan yang betul, tanda baca yang betul. Boleh? Cikgu nak selepas habis kamu tulis teks-teks tersebut, tolong baca. Okay, tolong baca. Banyakkan membaca buku teks sebab dalam buku teks ada pelbagai perkataan, pelbagai suku kata. Tolong baca. Kita tak dapat jumpa hari-hari. Jadi kita terpaksa berbahagi masa. Cikgu akan kejar beberapa orang, bermulanya nanti petang, cikgu akan panggil. Cikgu akan telefon beberapa orang, seorang demi seorang. Tak ada orang yang terkecuali lah nanti. Yang pandai baca pun cikgu akan telefon. Sebab ada banyak lagi perkataan-perkataan yang awak tak boleh sebut. Okey? Cikgu harap kamu boleh merajinkan diri. Ayat cikgu tu salah tu. Okey, kamu mesti rajin, kamu mesti usaha. Okey, berkawan baik dengan buku teks. Utama sekali kawan baik dengan buku teks. Kemudian baru cari bahan lain untuk baca. Boleh? Sebab buku teks awak ni sangat lengkap perkataan daripada yang mudah kepada yang agak sukar. Boleh jelas? Okey, jadi latihan hari ini ada beberapa muka surat. Okey, banyak melibatkan menulis. Banyak kata kerja. Kita dah mula belajar tentang imbuhan, apitan, awalan dan akhiran. Maka ada perkataan yang semakin sukar untuk disebut, semakin sukar untuk dieja. Jadi peluang awak ada banyak. Bila menyalin, bila menulis, awak akan mengeja dan awak akan lihat huruf tu, awak akan ingat sebutan itu. Boleh faham? Okey, boleh? Okey, apa hari ni kita belajar? Hari ni kita belajar tentang budaya Malaysia. Pakaian tradisi Malaysia. Budaya Malaysia. Ya. Kemudian kita belajar tentang alat muzik tradisional di Malaysia. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Sekian, terima kasih. Boleh tinggalkan Google Meet sebab cikgu nak sambung kelas yang lain. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih untuk awak semua. Okey, boleh Terima kasih, tinggalkan cikgu. Okey, boleh tinggalkan. Bye. Bye.